Selamat sejahtera kepada Dr. B. Saya Obipo dari Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 iaitu pembentangan hasil penulisan ilmiah. Tajuk ataupun isu yang telah saya pilih ialah isu penyalahgunaan bahan. Baiklah, penyalahgunaan bahan merupakan pengambilan bahan untuk tujuan mendapatkan keseronokan atau menghilangkan kecelaruan, bukannya untuk tujuan perubatan. Maka, salah satu isu penyalahgunaan bahan yang sering berlaku ialah isu penyalahgunaan dadah. Dadah ini merupakan sejenis bahan yang digunakan dalam bidang perubatan, namun disalahguna sebagai alat hiburan secara ekstrim, penyelesaian masalah, meningkatkan ketahanan dan keberanian. Terdapat juga isu yang lain seperti isu penggunaan bahan terlarang ataupun dikenali sebagai doping seperti steroid dalam kalangan atlet. Doping ini merupakan bahan ataupun kaedah penggunaan yang diharamkan bagi atlet untuk meningkatkan prestasinya dalam sesuatu acara sukan. Sekiranya atlet yang didapati menggunakan bahan terlarang ataupun doping akan dibatalkan penyertaannya dalam acara sukan. Kesan yang lebih teruk ialah kejayaannya terjejas dan reputasi diri pun terjejas. Seterusnya ialah faktor penyalahgunaan bahan. Terdapat 3 faktor iaitu agama. Agama ini agama dan kehidupan adalah 2 elemen yang penting dan tidak boleh dipisahkan kerana kehidupan beragama mampu menjadi faktor pemangkin kepada pembangunan dan pembentukan akhlak yang mulia. Sekiranya tidak ada agama atau tidak beragama dalam kehidupan, maka seseorang individu akan cenderung dengan perbuatan jahat dan mereka akan cenderung dengan perbuatan seperti penagihan dadah. Jadi agama tersebut amatlah penting. Seterusnya, faktor pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan contoh teladan yang mudah terpengaruh. Setiap individu pasti akan mempunyai rakan sebaya tersendiri. Jadi, mereka akan berasa tertekan sekiranya mereka tidak diterima dalam satu kumpulan yang sama. Mereka akan terasa dirinya tertinggal dan tidak mempunyai rakan yang sebaya dan bersama untuk melakukan sesuatu perbuatan. Maka mereka akan cuba untuk menyesuaikan diri mereka dalam kumpulan tersebut. Seterusnya ialah persekitaran. Persekitaran ini merujuk kepada persekitaran kehidupan yang terdedah dengan aktiviti jenayah seperti membeli, membuat, menghasilkan dan mengedarkan dadah ataupun bahan terlarang. Jadi, individu yang berada di persekitaran tersebut akan menjadi satu kebiasaan kepada mereka untuk menagih dadah ataupun mengedarkan dadah tersebut. Mereka akan biasa dengan jenayah-jenayah tersebut. Baiklah, statistik ini didapat daripada AADK iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Jadi, boleh didapati bahawa faktor pengaruh kawan ini merupakan faktor yang utama dan paling banyak menyebabkan penagih dadah. Kemudian diikuti dengan perasaan ingin tahu, keseronokan dan tekanan jiwa. Baiklah, di sini ialah kesan penyalahgunaan bahan. Terdapat 3 kesan yang didapati iaitu lemah daya tahan dan kerosakan mental. Yang kedua,
roboh sebuah rumah tangga, dan yang ketiga mengancam keselamatan negara. Yang pertama ini, mengapa dikatakan lemah daya tahan dan kerosakan mental? Sekiranya seorang individu yang menggunakan ketagihan dengan bahan terlarang ataupun dadah, kesan buruk psikologi terhadap otak dan minda akan menjadi serius. Contohnya, apabila mereka menggunakan bahan terlarang ataupun dadah, mereka akan berasa seronok dan khayal. Tetapi, pada masa yang sama, mereka akan hilang kawalan diri dan pemikiran. Mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Maka, daya tahan mereka menjadi semakin lemah dan kesihatan mental mereka semakin mengurang dan mengalami kerosakan. Yang kedua iaitu roboh sebuah rumah tangga. Mengapa dikatakan penyalahgunaan bahan akan meroboh sebuah rumah tangga yang sempurna? Hal ini disebabkan penyalahgunaan bahan ini akan menyebabkan seseorang hilang kawalan dan pemikiran. Jadi, akan menjadi salah satu faktor dan punca kepada penceraian dan keganasan. Contoh punca penceraian ialah pasangannya yang tidak berakhlak mulia akan terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kemudian, pengambilan bahan terlarang seperti dadah juga menjadi punca keganasan rumah tangga tanpa disedari oleh individu tersebut. Jadi, sebuah rumah tangga yang mempunyai individu yang menagih dadah ataupun bahan terlarang akan menyebabkan sebuah rumah tangga tersebut roboh dengan berlakunya penceraian. Jadi yang ketiga ialah mengancam keselamatan negara. Di sini amat jelas dilihat dengan faktor persekitaran tersebut. Sekiranya individu yang mempunyai kebiasaan dan kelaziman terhadap pengedaran penghasilan dadah ataupun bahan terlarang, maka mereka akan meneruskan amalan ini, mengamalkan amalan ini dengan melakukan jenayah. Dan jenayah-jenayah yang lazim didapati ialah mencuri, kes ragut dan membunuh akan menjadi sesuatu ancaman kepada keselamatan dalam kalangan masyarakat dan negara. Jadi, kesan ini akan menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan negara. Baiklah, di sini kita boleh lihat inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh AADK ataupun kerajaan ataupun pihak yang berkaitan seperti sekolah untuk menangani isu penyalahgunaan bahan. Terdapat 4 yang boleh didapati, yang boleh dibincangkan, iaitu program SHIELD, tertinggal satu huruf, SHIELDS, program Tomorrow Leader, menyediakan modul pembelajaran dan mengadakan program intervensi. Jadi, kita lihat program yang pertama yang diadakan oleh AADK iaitu program SHIELD. Ringkasan daripada Sayangi Hidup, Elak Derita Selamanya. Tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran dan mengupayakan ketahanan diri murid dalam lingkungan umur 13 hingga 18 tahun yang dikenal pasti berisiko dalam penyalahgunaan dadah. Baik, SHIELD ini akan menjalankan ujian jurim. Pelaksanaan ini dibuat setiap tahun. Penganjuran camp melibatkan 40 orang murid. Program SHIELD ini adalah salah satu program yang dapat membendung isu penyalahgunaan dadah ataupun bahan terlarang, kerana melalui program ini dapat mengetahui sama ada murid yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti jenayah ataupun telah
nagih dadah ataupun bahan terlarang. Sekiranya telah didapati, maka akan dihantar kepada tempat pemulihan. Jadi impaknya adalah pengesahan awal murid yang bermasalah dan berisiko. Pengetahuan, kefahaman dan kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah ditingkatkan dalam kalangan murid. Kemahiran hidup seperti kemahiran asertif, coping skill, kemahiran menangani tekanan dan sebagainya juga dapat ditingkatkan. Pengukuhan sikap positif dan gaya hidup yang sihat. Dan akhirnya, pelibatan dan keupayaan keluarga dalam membimbing anak-anak mereka mengatasi masalah berkaitan dadah dapat ditingkatkan juga. Baiklah, program seterusnya ialah program Tomorrow Reader. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan warga aktif mengenai bahaya dadah dan kepentingan usaha pencegahan agar mereka mengambil tanggungjawab dan mengupayakan diri dalam konteks pencegahan dadah. Boleh dilihat impak pelaksanaan program ini dalam kalangan warga aktif, iaitu pelajar-pelajar dalam aktif dapat pengetahuan, kefahaman, kesedaran dan kemahiran tentang pendidikan pencegahan dadah. Pelajar yang terlibat dengan dadah akan mendapat intervensi dan program yang berkesan. Warga aktif, warga IPT terutamanya HEP akan lebih prihatin dan bertanggungjawab dalam menangani permasalahan dadah semasa di kampus. Ahli skuad AADK di IPT akan bergerak secara aktif dalam program pencegahan dadah. Program seterusnya iaitu program intervensi. Program intervensi ini dijalankan di sekolah. Pada peringkat awal dijalankan oleh AADK, kemudian dijalankan oleh pihak sekolah dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjalankan program intervensi pelajar PIP. Program ini merupakan salah satu program yang berguna dan berinisiatif dalam membendung masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid. Contohnya, program ini dijalankan berdasarkan ujian saringan air kencing, soal selidik tangkapan polis atau AADK di luar kawasan sekolah serta melalui pemerhatian tingkah laku murid di bilik darjah oleh guru. Inisiatif yang terakhir iaitu menyediakan modul pembelajaran yang berkaitan dengan jenis-jenis dadah untuk memberi kesedaran kepada murid-murid tentang jenis dadah dan kesan dadah, kesan pengambilan dadah. Yang ini perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah dan guru semasa pengajaran ataupun menjalankan ceramah, taklimat ataupun kempen yang berkaitan dengan anti dadah. Akhir sekali iaitu kesimpulan. Isu penyalahgunaan bahan ataupun isu penyalahgunaan dadah merupakan isu yang dipandang berat oleh semua pihak, tidak kira sama ada individu, masyarakat ataupun negara. Isu penyalahgunaan dadah ini bukanlah satu isu yang baharu, tetapi isu yang membimbangkan dari tahun ke tahun, walaupun didapati dari statistik dadah oleh AADK, bilangan penagih dadah berlaku kekurangan, tidak meningkat lagi. Tetapi jumlah bilangan yang menagih dadah masih banyak sehingga membimbangkan pelbagai pihak seperti masyarakat dan negara. Oleh itu, pihak berkuasa seperti kerajaan, AADK dan pihak sekolah perlu memainkan peranan masing-masing untuk membendung isu ini daripada menjadi serius dan meningkat dari masa ke masa. Akhir kata, berdasarkan dan menepati dengan slogan AADK iaitu lebih baik cegah, iaitu lebih
masyarakat individu adalah digalakkan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan terhadap isu penyalahgunaan bahan ataupun dadah agar tidak terlibat dengan jenayah-jenayah tersebut. Okay. Bahagian ini merupakan rujukan dan sekian, terima kasih.